Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mashita, Watashi wa Muhammad Abdullah bin Muhammad Baharudin Des. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Baiklah, hari ini kami akan menceritakan mengenai kesan teknologi canggih kepada kanak-kanak. Umum sedia maklum, negara kita kian membangun dan teknologi semakin canggih. Teknologi seperti telefon pintar, laptop dan sebagainya. Ianya akan mempengaruhi kita, masyarakat, terutama sekali kanak-kanak. Ianya akan memberikan kesan baik dan kesan buruk kepada kanak-kanak. Jadi, marilah kita sama-sama meneliti akan baik buruk teknologi canggih ini kepada kanak-kanak dan bukannya hanya berpegang kepada pemikiran yang menganggap bahawa teknologi canggih hanya akan mendatangkan kesan buruk kepada kanak-kanak. Sebaliknya, kita haruslah menyedari akan kepentingan teknologi canggih ini juga yang ia tawarkan kepada kanak-kanak. Sama-sama kita meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Huda binti Zamri, nombor metrik S55867. Dalam video ini saya akan menerangkan sedikit punca-punca penggunaan telefon pintar terhadap kanak-kanak. Perkara yang menjadi punca kanak-kanak terjebak dengan penggunaan telefon pintar ini adalah disebabkan ibu bapa yang terlalu sibuk. Kesibukan ibu bapa menyebabkan mereka memberi telefon pintar kepada anak-anak mereka untuk mengelakkan anak-anak mengganggu mereka daripada melakukan kerja. Di samping itu juga, telefon pintar merupakan salah satu item atau cara yang mudah untuk ibu bapa memujuk atau meredakan keadaan anak-anak ketika mereka meragam atau menunjukkan tingkah laku yang berlebih-lebihan. Antara punca lain yang dapat kita lihat ialah sikap masyarakat yang begitu terikat dengan telefon pintar. Masyarakat terikat dengan telefon pintar untuk memperolehi maklumat serta berkomunikasi tanpa mengindahkan dunia fizikal di sekeliling mereka. Penggunaan telefon pintar merupakan salah satu perkara wajib bagi setiap orang, termasuklah kanak-kanak. Oleh sebab itu, kanak-kanak mudah terpengaruh untuk memiliki telefon pintar sendiri. Teknologi telefon pintar yang semakin murah dan mudah didapati oleh setiap orang merupakan salah satu punca penggunaan telefon pintar kepada kanak-kanak. Telefon pintar digunakan secara meluas di seluruh dunia, sehinggakan kanak-kanak berusia bawah 8 tahun memiliki telefon pintar mereka sendiri. Hal ini kerana harga telefon pintar di pasaran sangat berpatutan. Kini, telefon pintar dapat dimiliki oleh pelbagai golongan, tidak kira pada golongan miskin atau golongan kaya. Disebabkan itu, kebanyakan ibu bapa juga mampu membeli telefon pintar untuk anak-anak mereka. Kebaikan teknologi canggih kepada kanak-kanak yang pertama adalah sebagai alat bantu belajar sejak dari kecil. Dengan pendedahan penggunaan teknologi canggih, ianya mampu menggerakkan minda anak-anak dengan lebih baik. Sebagai contoh, sejak dari kecil, ibu bapa perlu mendedahkan anak-anak dengan video ABC, video 1, 2, 3. Ianya mampu mengembangkan lagi otak anak-anak supaya lebih mudah mengingati video tersebut. Sebagai contoh, penggunaan video yang ditunjukkan oleh anak-anak yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Jepun, ini dapat meningkatkan lagi pemahaman anak-anak terhadap bahasa asing. Selain itu, mengawal emosi kanak-kanak secara psikologi juga merupakan kebaikan teknologi canggih kepada kanak-kanak. Teknologi canggih mampu menaikkan mood ceria kanak-kanak, terutamanya ketika berada di prasekolah. Melalui pendidikan prasekolah, kanak-kanak akan lebih takut dengan suasana baharu yang mereka lalui. Namun, dengan adanya teknologi moden dan canggih, ini dapat menaikkan mood ceria kanak-kanak daripada perasaan takut. Dengan pendedahan video-video yang dilakukan oleh guru-guru, ianya mampu menaikkan mood ceria kanak-kanak
dan ianya dapat memantangkan lagi tingkah laku kanak-kanak dengan persekitaran yang dilalui olehnya. Kebaikan teknologi canggih kepada kanak-kanak juga dapat menjamin keselamatan kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya teknologi canggih, kanak-kanak tidak perlu dibiarkan bermain di luar rumah lagi untuk meneroka sesuatu yang baru. Oleh itu, ibu bapa tidak perlu risau atau bersusah payah untuk memantau anak-anak yang berada di luar rumah. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan kes penculikan yang berlaku terhadap kanak-kanak di luar sana. Ibu bapa tidak perlu lagi membawa anak-anak ke taman untuk bermain sesuatu yang baru atau meneroka sesuatu yang baru. Ibu bapa hanya perlu memberikan gadget untuk mereka memperoleh ilmu baharu dari sumber tersebut. Kebaikan teknologi canggih kepada kanak-kanak yang keempat ialah dapat meningkatkan pengetahuan ICT kanak-kanak. Dengan pendedahan perkomputeran sejak dari kecil, ianya akan meningkatkan lagi kemahiran kanak-kanak dalam bermain komputer. Malah, kanak-kanak akan dapat berdaya saing dengan teknologi global yang semakin canggih dari semasa ke semasa. Assalamualaikum. Saya Alisa Hanis binti Azlan. Hari ini saya akan bercakap tentang kesan-kesan buruk gadget atau telefon bimbit terhadap kanak-kanak. Saya akan bahagi kepada 3 bahagian, iaitu dari segi persekitaran. Kesihatan tu ada 2, mental dan fizikal, dan juga pembesaran. Dari segi yang pertama, yang persekitaran. Kemampuan untuk bersosial seorang kanak-kanak tu dia akan berkurang. Dia macam jadi tak pandai nak bersosial, tak pandai nak bercakap. Sebab dia ada handphone je. Yang kedua tu dia akan mengalami masalah sukar untuk tidur. Sebab untuk pengetahuan kalian semua, handphone kita ni dia ada cahaya dia, kita anggap cahaya tu macam siang hari. So bila dah tengok tu kita akan selalu tengok je. Yang seterusnya, bila dah main game, kita biasanya lah, kita yang dewasa ni pun akan ada masalah pembelajaran. Sebab kita susah untuk balance masa untuk study dan masa untuk bermain. Yang seterusnya, tiada masa hadapan. Point saya ni bukannya untuk semua orang lah, tapi biasanya kalau dah biasa main game je, kita akan ada masalah pembelajaran. Dan dia hal ini akan jadi macam berterusan lah kan. Kalau parents tak tegur ataupun tak sedar awal, dia akan jadi kepada anak dia dan anak dia sebab tak ada orang tegur. Yang seterusnya dari segi kesihatan fizikal, macam kita semua tahulah, kalau dah main game, selalu ada laptop, dia akan jadi masalah pada mata. Ada juga yang boleh jadi kepada barah ataupun kanser. Kanak-kanak dia akan jadi kurang fokus sebab macam dah tengok dia akan jadi ketagih lagi satu. Dan semestinya lah dia akan ganggu tidur kita semua, tidur anak-anak. Dari segi mental, macam like a normal kid semua, kanak-kanak semua, kalau kita dah ambil handphone dia akan jadi kasar, dia akan jadi agresif, dia nak marah je kerja dia. Macam kelebihan penggunaan yang lebih ni juga, dia akan buat kanak-kanak tu dia rasa cemas itu macam lebih sikit, dia panggil anxiety. Dia selalu rasa berdebar-debar. Dia juga akan memberi gangguan pada jiwa dan mental dan meningkatkan risiko ADHD dan juga autism. Dari segi pembesaran pula, untuk peringkat umur bayi, dalam 1 bulan hingga 12 bulan tu, kalau boleh tu macam kita elakkan lah. Kalau 2 tahun pun kita mesti boleh elak. Sebab masa ni dia otak dia tu baru nak berkembang. Bila kita dah macam dedahkan dia orang dengan handphone ni, dia akan terbantut. Dan dia juga akan menyebabkan speech delay atau juga dikenali sebagai alalia. Yang ni dalam kes yang jarang lah. Dia boleh menyebabkan kematian pramatang atau juga kematian pada waktu yang muda. Yang last sekali tu, macam biasalah kita semua tahu, gadget ni boleh menyebabkan radiasi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Hafizah binti Muhammad, nama matrik S54255. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk menangani kesan negatif penggunaan telefon pintar terhadap kanak-kanak. Pertama sekali, langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa adalah tidak membiarkan anak-anak mereka bermain smartphone atau gadget seorang diri. Ini sebenarnya merupakan kesalahan utama ibu bapa. Anak-anak seringkali dibiarkan bermain berseorangan tanpa pengawasan. Malah gadget juga dijadikan alat oleh ibu bapa agar anak-anak mereka leka dan tidak mengganggu aktiviti harian mereka. Bagi saya, membiarkan anak-anak atau kanak-kanak menggunakan gadget berseorangan boleh menyebabkan mereka leka dalam dunia sendiri dan mendorong kepada ketagihan. Malah berkemungkinan besar kanak-kanak ini menggunakan gadget dengan perkara-perkara yang tidak bersesuaian dengan umur lah, macam menonton porno dan sebagainya. Yang kedua adalah ibu bapa boleh menghadkan atau menetapkan masa dan tempat untuk anak-anak menggunakan telefon pintar. Semasa kecil, anak-anak ini lebih mudah terdorong mengikuti tingkah laku ibu bapa mereka. Apa yang dilakukan oleh ibu bapa akan menjadi ikutan. Sebagai contoh, sekiranya ibu bapa mereka melakukan sesuatu perkara yang tidak elok, tetapi ibu bapa melarang mereka melakukan perbuatan tersebut, anak-anak ini tidak akan mendengar kerana mereka percaya apa yang mereka lihat. Jadi, ibu bapa seharusnya mempunyai undang-undang, maksudnya memperkenalkan undang-undang penggunaan gadget, dan mereka berusaha untuk menjadi tauladan kepada anak-anak, iaitu ibu bapa tidak, contohnya ibu bapa tak menggunakan telefon pintar semasa makan bersama dan sebagainya. Yang ketiga adalah merahsiakan kata laluan. Memberi kata laluan telefon kepada anak-anak merupakan kesalahan yang biasa dilakukan oleh ibu bapa lah. Memberi kata laluan samalah seperti ibu bapa memberi kebebasan kepada anak-anak menggunakan gadget bila-bila masa tanpa mengira had. Sebenarnya anak-anak ini perlu diajar untuk menghormati ibu bapa. Sebagai contoh, mereka perlu diajar bagaimana untuk menghormati ibu bapa dengan meminta izin daripada ibu bapa sebelum menggunakan telefon tersebut. Seterusnya adalah ibu bapa boleh mencari alternatif lain ataupun mengalihkan perhatian anak-anak. Sebelum kemunculan telefon pintar, kanak-kanak banyak meluangkan masa bersama-sama rakan-rakan mereka melakukan aktiviti yang memerlukan pergerakan anggota seperti bermain basikal, berkejar-kejaran, berlumba lari dan sebagainya. Hal ini bukan saja dapat menyihatkan tubuh badan, malah dapat melibatkan aktiviti yang melibatkan penggunaan anggota badan. Bagus untuk ketajaman otak dan sensitiviti motor anggota badan. Oleh itu, ibu bapa haruslah kreatif dengan membawa anak-anak meluangkan masa di taman rekreasi dan taman permainan supaya anak-anak lebih aktif di luar bukannya di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad. Saya akan menceritakan tentang cara-cara untuk menangani kesan buruk teknologi berlebihan dari aspek kerajaan. Yang pertama, disebabkan teknologi yang semakin berkembang, maklumat juga di hujung jari. Ini akan menyebabkan anak-anak atau remaja mudah untuk akses lama-lama yang tidak sepatutnya. Cara untuk menanganinya adalah kerajaan harus sekat lama-lama web yang tidak berfaedah tersebut. Yang kedua, cahaya dari tablet ataupun phone dan juga komputer yang dipanggil sebagai blue light ini akan menyebabkan ketagihan bermain phone sehingga kelewat malam, dan ini akan mengakibatkan kerosakan pada mata. Cara untuk menanganinya adalah kerajaan harus mengeluarkan blue light filter sama ada pada skrin ataupun cermin mata bagi mengelakkan kerosakan yang lebih teruk. Yang terakhir, membuat kempen tentang keburukan teknologi moden kepada kanak-kanak secara berlebihan. Sekian daripada saya.
Assalamualaikum. Okey, jadi kita semua dah tahu apa yang dimaksudkan dengan telefon pintar, cara punca penggunaan telefon pintar dan baik dan buruk telefon pintar tu. Okey, dan juga cara untuk tangani kesan buruk daripada telefon pintar. Okey, jadi kita sebagai pengguna, kita kena minimizekan kesan buruk tu dan maksimumkan penggunaan yang baik oleh telefon pintar, sebab telefon pintar ni memang sangat penting dekat pada zaman sekarang. Semua setuju kan? Jadi sebagai pengguna kita kena cubalah untuk kawal apa yang kita rasa tak elok dengan telefon pintar ni. Macam contoh macam stay up lewat ke main phone. Jadi kita kena kawal semua tu untuk kita dapatkan benefit yang daripada telefon pintar ni.